Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bab ke-11, panduan kepada pejuang dan pendakwah Islam. Nah, ini mengikut pandangan Syekh Fatah Salah Al-Khalidi. Nama dia lupa. Dia lah seorang ulama tafsir di Jordan. Jadi ada kitab yang beliau karang tu, saya ambil poin daripada situlah. Jadi seterusnya pada malam ini, sebagai satu panduan atau garis panduan kepada pejuang atau pendakwah Islam, Allah mengemukakan dalil Quran. Ayat ini dah kita sebut banyak kali, tapi tak apa ulang bila. Berdakwah ni ataupun dakwah tu sendiri ada peringkat-peringkatnya. Firman Allah Subhanahu wa taala suratul Nahl surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itu ayat sepenuhnya. Serulah ke jalan Tuhanmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hikmah kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalannya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Baik. Jadi dalam ayat ini, surah ke-16 suratul Nahl ayat 125, peringkat dakwah ni ataupun dakwah tu sendiri ada 3 peringkat. Jelas dalam ayat ini Tuhan sebut 3 peringkat. Pertama sekali, bil hikmah. Seru manusia dengan hikmah. Di bawah ni, kalau yang tuan-tuan tak ada buku ni tak apalah, dengar sudah kan. Di bawah ni saya kemukakan tafsiran ulama, pengertian hikmah. Tak ada kaitan langsung dengan lemah lembut. Tak ada kaitan dengan lemah lembut. Hikmah berdasarkan 2 kitab tafsir ni tak ada sebut pun lemah lembut. Cuba kita dengar. Peringkat pertama, kita menyuruh manusia dengan hikmah. Maksud ayat. Setelah itu Allah Ta'ala menerangkan dalam ayat ini tentang cara dan tata tertib dakwah Islamiah, iaitu
hendaklah dijalankan dengan hikmah kebijaksanaan. Apa dia hikmah? Ini dia. Yakni dengan penjelasan yang tepat dan betul, berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Itu hikmah. Jadi makna hikmah ni tuan-tuan, penjelasan yang tepat dan betul. Ada dalil, ada bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Itu hikmah. Maknanya, sebagai seorang pendakwah lah, walaupun pendakwah ni dia masuk politik, pendakwah yang saya masukkan tu Syarilung lah, kan? Dia politik sedia. Khutbah jemaat pun dia rembuk politik, kan? Tapi dia bercakap ada dalil dan bukti. Contoh, contoh baru-baru ni dalam khutbah, kita ulang balik lah, mungkin ada yang tak semayang jemaat di sini hari tu, ataupun tak semayang langsung pun ada. Mana nak tahu. Saya sebut kezaliman pemerintah. Saya buat contoh yang berhormat ahli parlimen Lembah Pantai, Nurul Izzah. Nurul Izzah telah didakwa di bawah akta hasutan. Apa yang kita kerti ni kita kena bercakap, Pak Haji Zainal. Bukan nak boleh simpan. Saya tak kerti, saya nak cakap apa, saya tak kerti. Benda kita tak kerti nak cakap buat selaru ya. Kita bercakap apa yang kita kerti. Jadi tindakan kerajaan mendakwa beliau di bawah akta hasutan adalah satu tindakan yang cukup zalim. Ini saya nak bagi ni, ini hikmah ni. Penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Orang keliru. Ada yang tak faham. Macam mana ni ahli parlimen pun boleh didakwa? Mengikut Perlembagaan Persekutuan 63/2, seorang ahli parlimen tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah ketika mengambil bahagian dalam majlis parlimen. 63/2 Perlembagaan Persekutuan. Ini hikmah lah. Bukan politik. Tapi memang politik pun, kan? Nak habaq, kata orang tak faham lah. Kalau orang tak tahu, baca-baca soal tu dia, Nurul Izzah didakwa di bawah akta sultan. Mereka ni kacau sungguh. Buat kecoh saja. Dah. Tapi bila kita bagi penjelasan macam ni, baru dia orang faham. Seorang ahli parlimen, dia cakap apa pun dalam parlimen, tak boleh didakwa di mana-mana mahkamah. Yang ni hikmah, bukan keras. Faham tak tu? Orang duk kata saya keras, dia pasal tak keras, kan? Kita bagi penjelasan. Memang masuk politik. Tuan Guru Haji Soleh Musa sebut, kalau politik dan agama dipisahkan, orang politik ni syok. Pasal apa? Tak peduli tentang halal, haram, dosa, pahala. Pasal dia orang politik. Tapi kita nak tanya Pak Haji Zainal, orang politik kah, tok guru kah, orang awam, kita terlepas atau tidak? Kita terikat atau tidak dalam soal halal, haram, dosa, pahala dalam Islam? Kita terikat, kan? Ahli politik pun tak terlepas. Hang silap makan, yang haram tetap haram. Kalau tindakan hang tu zalim, berdosa. Faham tak? Jadi tak boleh pisah politik dengan agama. Saya ingin menjelaskan, politik dan agama ni ajaran kitab Injil Matius. Da'ma liqaisar wa ma lillahi lillah. Ni dalam kitab Injil Matius.
Mana ustaz tahu? Aku pun dengar orang kata. Kan? Hampa pergi carilah. Aku mana ada kitab Injil. Tapi ini ajaran Kristian. Apa maksudnya? Serahkan urusan pentadbiran negara kepada maharaja. Urusan agama kepada Allah. Nak takbir negara, nak urus negara macam mana, biar pergi kat mereka. Mereka nak guna duit tabung haji pun gunalah. Pak Haji Samad kena pergi cek duit dan tabung haji. Habis dah Pak Haji Samad. Oi. Urusan agama, baru kita ikut Tuhan. Nikah, kahwin, cerai, berai, semayang, bangang. Ni ajaran Kristian lah ni. Politik dengan agama tak boleh campur. Mana boleh? Kan? Tu, kalau betul, dah memang betul pun, mula-mula dia nafi. Lalah dia mengaku. Tuan-tuan, ini politik lah. 70 ekar tanah ni dibeli oleh 1 MDB hanya dengan harga lebih kurang lah, saya tak tepat lah, 190 juta, 70 ekar. Dia jual kat tabung haji 1 ekar setengah 188 juta. Pak Haji Zainal faham tak tu? Pak Haji Samad faham? Beli 70 ekar 190 juta. Jual 1,5 ekar 188 juta. Ini sebab tu kena sebut benda ni. Ini fakta. Bukan fitnah. Ini hikmah, bukan keras. Kan? Tu cerita dia. Mula-mula dia nafi. Lalah tak upaya, mereka pun mengaku. Kena pergi cek duit tabung kita, tuan-tuan, dan tabung haji. Takkan tinggal sekupang apa. Aku banyak tak ada lah, ada 3-4 juta rupiah. Kan? Penyangak sungguh pokok ni. Tadi Perdana Menteri cakap dalam televisyen. Warak lah. Kan? Kita steady ya. Kita setiap apa saja tindakan kita akan jelaskan kepada rakyat. Nak kata macam mana Pak Haji Samad? Kepala bapak dia. Bapak dia tak ada, tak boleh. Cakap macam warak sangat. Kan? Dr. Mahathir, hari ni dia jawab kat Dr. Mahathir. Najib, habislah. Kira Najib dengan Dr. Mahathir, untuk pengetahuan Pak Haji Samad, mereka dah cerai, talak 1 juta. Cina buta tak boleh lah. Hari ni Najib bagi balik Mahathir. Dia ungkit balik. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Sad, surah ke-38 pada ayat 2, muka surat 667, insya-Allah tafsir Profesor Mahmud Yunus. Balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq. Bahkan orang-orang yang tidak beriman ini, dia sesama dia, Pak Haji Zainal, akan terus bercakaran. So bimbang lah. Kan? Ni dalil Quran. Kira talak 1 juta lah ni. Mahathir ceraikan Najib, talak 1 juta. Dia hentam hari ni Mahathir sedap dalam Star. Saya duk baca tadi. Kan? Dia jawab balik. Dia ungkit kisah dulu Mahathir. Masa dia dicabar oleh Tengku Razali. Mahathir kata, kalau saya menang dengan 1 undi pun, saya tetap sebagai Presiden UMNO dan Perdana Menteri. Jadi kenapa dia nak bagi arahan supaya saya meletakkan jawatan? Saya masih mendapat sokongan padu daripada rakyat. Pak Haji Samad tak percaya? Dia pergi tawar 40,000 orang pergi sambut Najib. Aku sokong Najib. Tu sokongan padu. Takkan bayar RM40 apa, suruh pergi ramai-ramai. Buruk mak yen ni bukan boleh kira. Kan?
Oh, dia jawab balik. Selama ni dia duduk diam, kan? Ada. Tak ada siapa boleh paksa saya meletakkan jawatan. Dia kata Mahathir jadi Perdana Menteri hampir 23 tahun. Kerana sokongan akar umbi ahli UMNO dan Barisan Nasional. Lagi orang mau kekal lah. Apa yang kacau sangat? Oh, kemat. Kan? Tu cerita lah. Ingat Najib mai apa? Kali tengok macam Najib. Tengok 2 kali bukan boleh. Tu dia. Nah. Yang ni hikmah. Kita bercakap. Ada dalil. Nah, ada bukti. Bukan cakap kosong. Jadi kembali pada tadi. Zalim tuan-tuan. Nah, YB Nurul Izzah didakwa di bawah Akta Sultan. Kalau saya lah, yang jelas wajib kena dakwa di bawah Akta Sultan ialah abang kepada Ketua Polis Negara. Hak itu saya sebut sikit dalam khutbah Jumaat. Kok tuan-tuan tak kenal, nama dia Datuk Abdullah Abu Bakar. 19 April yang lalu dia di antara yang mengadakan satu bantahan di sebuah gereja di Taman Medan. Mereka buat bantahan ramai-ramai, lebih kurang 50 orang. Buruk makyir duduk depan gereja buat bantahan, alasan palang gereja tu terlalu besar. Dibimbangi, takut anak-anak orang Islam bila lalu kok depan gereja tu esok habis jadi Kristian. Bukan saya kata ni. Muhyiddin Yassin. Muhyiddin Yassin kata, takkanlah kerana tengok palang tu boleh tukar agama. Tu dia. Kalau iman kita, akidah kita teguh, kemah. Aku sokong Muhyiddin Yassin. Dia memang dipanggil ke balai polis. Sama ada dia akan didakwa atau tidak, tunggu dah lihat. Ni, patutnya ni, dia menghasut. Sebab tu saya sebut dalam khutbah Jumaat. Punca gejala murtad berleluasa bukan kerana palang. Kerana Lembagaan Persekutuan 12/4 yang membenarkan anak cucu kita tukar agama ketika berumur 18 tahun. Yang tu orang panggil hikmah lah. Kalau hampa aku tak cerita, hampa tak erti. Hampa bukan duk baca Perlembagaan Persekutuan, sibuk kerja. Aku tak apa, tak ada kerja apa, duk kerja cari bahan nak kata ke UMNO. Faham? Bak tu khutbah kena bulun lah. Jangan bagi can, biar UMNO depan tu dengar itu tenganga. Kau tengok muka UMNO pun kau tahu. Nak pejam cilik, nak pejam tu UMNO lah tu. Dia nak kata ustaz ni tak betul. Ada orang komplain, Pak Haji, tak ada. Takatlah tak ada lagi. Dia nak komplain apa? Fakta. Hikmah lah tu. Saya kek Nurul Izzah sekek bab murtad. Saya tak lupa. Mufti hanya buat kuat malam ni satu macam no. Sejak menang dapat baru punya mikrofon je lah. Wan Azizzah hadiah apa? Kita ni tuan-tuan tak lupa Mufti Perak yang sedia ada pernah mengeluarkan kenyataan. Betul tak? 250,000 orang Islam murtad. Bukan pasal palang. Bukan lah, saya hari-hari duduk lalu depan toko Hindu. Pak Haji Samad. Pergi Tangkona tu mesti tertengok nak buat macam mana. Tambah kalau di Selangor tiap-tiap minggu saya, tiap-tiap bulan sekali mesti saya tengok. Terpaksa tengok. Di Batu Cave tu. Tok Kong tinggi yang disadu dengan mai. Dia senyum pula kat aku. Aku balas senyuman dia. Pasal apa? Pasal Tok Kong tu Tok Kong Tina. Kalau Tok Kong jantan aku tak mau senyum. Kan? Dah hijau nampak dah Pak Haji Samad. Tu punya tinggi. Kan? Saya tetap Islam. Yang jadi murtad pasal 12/4.
Saya nak buat contoh. Ni hikmah lah. Kalau saya duk cakap ni merapu tuan-tuan, saya tak duduk atas kerusi ni lah ni. Lah ni duduk ada kat mana? Kemunting. Rehat di sana. Pasal cakap betul, orang tak main kacau. Sebab tu apa yang kita reti, kita kena bagi. Kena sampai. Bukan semua orang faham Perlembagaan Persekutuan. Walaupun saya bukan lawyer tau. Dan jangan tuan-tuan kata saya lawyer buruk lah. Kita ada tempat rujukan. Saya berkawan dengan hakim tuan-tuan. Tuan-tuan ingat saya cerai tak? Yang mana yang saya tak faham, saya sebenarnya tolong terang Ustaz. Apa dia ni? Dulu saya tanya mageran. Apa dia mageran? Kan? Yang saya faham migraine. Majerin. Mageran tak faham. Dia balas balik SMS. Mageran ni Ustaz, Kerajaan Persekutuan dia akan guna satu kuasa untuk mengambil alih mana-mana negeri di bawah persekutuan apabila berlaku beberapa perkara. Pertama, berlaku kekecohan, rusuhan yang tak dapat dibendung, yang tak dapat dikekang. Cina lawan India, India lawan Cina, Cina lawan Melayu tak ada, mati habis lah. Kan? Jadi kerajaan negeri itu tak boleh nak bendung lah Pak Haji Zainal. Atau negeri itu jadi teruk di segi ekonomi, sampai rakyat dia jadi susah. Dia guna mageran, dia ambil alih negeri itu. Tak perlu pilihan raya. Kita ada sumber rujukan, bukan cakap merapu. Kan? Saya suka macam tu tuan-tuan. Kita jadi pendakwah ni, jangan boleh Quran hadis ya. Kalau boleh semua. Bab-bab dunia ni pun kena reti. Kan? Hujah-hujah Perlembagaan Persekutuan ni. Ni satu dunia dengar ni. Dah, awak apa tak pergi satu dunia? Ni contoh lah. Tu kata hikmah. Kita cakap ada dalil. Ada fakta, bukan cakap kosong. Jadi macam tu kadang. Jadi bagi saya, Datuk Abdullah Abu Bakar ni wajib didakwa di bawah Akta Sultan. Kerana dia mengasut 50 orang buat bantahan di hadapan sebuah gereja di Taman Medan. Jadi gereja tu pun takutlah, Pak Haji Zainal bawa turunlah palang tu. Azmin Ali, Menteri Besar Selangor kata, penaik balik, tak ada masalah. Tak tahulah dia nak penaik balik ke tak. Saya boleh bawa dalil Quran pula. Ni kata hikmah ni. Dalil Quran dalam surah ke-6 ayat 108. Lama dah Tuhan ajak kita tasamuh, toleransi, hormat, menghormati. Itu hak dia. Agama dia, baby kat dia. Kita sebut dalam khutbah, wala tasubul ladzina yad'una min dunillah fayasubullah. Dan janganlah kamu mencerca atau menghina sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Nanti mereka pula akan menghina, mencerca Allah. Apa kata kalau satu hari Pak Haji Zainal, sebelum Jumaat, orang India, orang Cina, orang Bengali, mai 100 orang duduk depan masjid buat bantahan pasal masjid hampa tinggi sangat, dari jauh anak cucu kami nampak dah, nanti habis jadi Islam. Kita marah tak? Marah no? Tu jangan buat kat orang. Islam ajak lama lah. Kena hormat, itu hak dia. Itu Al-Quran 108. Datuk Abdullah tu kalau dia bengong sangat, mai dengar kuliah aku, dia ada sini. Pasal tak ada aku cakap beras ni. Kalau dia ada pun aku tak heran lah. Kan? Dia kena tengok 3.1 Perlembagaan Persekutuan. Ini peruntukan untuk orang Islam dan bukan Islam. Yang orang tak boleh ganggu, tak boleh kacau. Jadi dia konon-konon kata dia ni dulu bertanding juga. Dun mana tahu di Selangor. Selangor tuan-tuan. Boleh bertanding, tak menang lah pokok ni. Pakatan Rakyat 44 kerusi, dia pun tinggal 12. Lepas ni tinggal 2 kerusi je. Macam gigi arnab 2. Kan? Adat cakap lah, kalau Pakatan Rakyat boleh urus Selangor dengan baik, jangan duk mimpi lah. Tak habis dah kitab ni, takat tu lah.
politik. Dekat 7 tahun lah buku ni tak habis-habis Pak Haji Samad. Bukan banyak muka surat pun. Dia masuk politik dah nak bagi tuan-tuan faham. 3.1 dia bunyi macam ni. Agama Islam adalah agama bagi persekutuan. Dan agama-agama lain boleh diamalkan secara aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Saya jenis kuat mengapai, minta maaf lah kan. Ni kelebihan Tuhan bagi kat aku 4 roti lah. Tak lagi habis 4 bekat minum ayak makan aku tu. Orang baca cerdik sikit. Bila cerdik tak sokong dah lah menor dalam barisan. Hak bengong duduk bangkah. Kan? Peruntukan 3.1 jelas. Orang Melayu yang beragama Islam, ini hak dia. Yang bukan Islam pun ada hak dia. Kita tak boleh kacau. Dia nak sembah Tok Kong ke, nak sembah Palang, tu dia punya pasal. Hampa pun janganlah kacau kami kan. Ni peruntukan untuk kami pun ada juga. Betul tak? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak hidup dalam keadaan harmoni, kita hendaklah saling hormat, menghormati. Biarlah mereka dengan akidah mereka. Lakum dinukum waliyadin. Al-Kafirun ayat 6. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Ini duduk lorat apa? Ini contohlah yang kata hikmah. Penjelasan yang tepat dan betul berdasarkan dalil dan bukti yang menerangkan kebenaran dan menghapuskan kekeliruan. Saya ada ada satu kuliah subuh tuan-tuan di Ampang. Serbasan dekat 10 tahun dah. Di situ ada seorang lawyer. Bukan seorang, 2-3 orang. Jadi saya duk bahas benda ni, dia tak pernah komen pun. Betul lah tu. Saya tanya, Ji, betul lah? Saya cakap, betul lah tu. Kan? Lawyer, seorang tu jutawan. Orang jutawan tuan-tuan. Tak boleh habaq lah. Tak ni dia pada bicari dia pula pasal apa dengar kuliah Syarilong, mampu. Dengar kuliah Kazim Aliah tak apalah. Kan? Dia bukan nak kata kat siapa kalau dah jodoh. Kan? Cakap macam tu siapa minta marah. Lampa nak panggil dia 5,000 goceng tu. Dengar orang cerita lah. Martabat dia naik lah ni. Pasal dia datuk. Kan? Kalau saya pun Pak Ji sama dapat datuk 10,000 lepas ni. Tak main lah kalau sikit-sikit tak dah. Kan? 5,000. Dia ni ada main dengar kuliah saya ni jutawan. Lama dah dia cukup minat. Dia selalu rakam. Tapi 2 bulan dia tak ada. Saya pun terlupa nak tanya dia pergi mana. Sebab dia tak pernah miss. Dia lawyer, takkan dia tak tahu apa yang saya cakap. Ini hikmah lah. Bukan keras. Walaupun saya masuk soal politik, saya nak bagi penjelasan. Dia tak? Kau tak, orang tak faham. Tuan-tuan tak baca Perlembagaan Persekutuan, baca kadang-kadang tak faham. Saya ada tempat rujukan. Saya boleh tanya ni apa maksud dia. Yang saya rujuk ni tuan-tuan ingat Hakim Mahkamah Magistrate lah. Itu cerai punya. Hakim Mahkamah Tinggi. Ni hakim ni dia boleh jatuh hukuman gantung jangan main-main kan. Kira dia punya power Saya pernah minta recommendation dia sekali. Haji dia sign surat kan. Saya bawa pergi Putrajaya. Pasal dulu arwah mak ni dia hilang buku pencen dah. Buku pencen kan dulu pak bagi buku pencen tak kan, lah masuk akaun tu. Jadi nak minta balik buku baru. Dia keluar surat dia sign. Mula-mula depa tak mau layan tu Pak Haji Samad. Saya tunjuk surat tu terkencing. Dan nak terberak kan tu. Tak apa, cik duk sat kita buat law je. Tengok, jangan main kawan hakim. Saya ada tempat rujukan, bukan saya cakap kosong. Boleh tak? Tak boleh pun ikut suka saya. Kan? Khutbah ni kalau tak pulun rugi. Semua orang ada, dia panggil tahu. Kan? Baik.
Malam saya pergi surau UMNO tuan-tuan, belah Perak. Mereka bagi tajuk syirik dalam ketaatan Allah. Hebat tu. Yang mereka pun kata pungkuk bagi tajuk macam tu. Bagilah tajuk lain kalau dah jodoh kau kan. Kan? Keluarga Islam. Kan? Bagi syirik dalam ketaatan. Ada ni SMS. Kan? Dia kata apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat lah ni. Lepas habis ceramah tu. Syukur Alhamdulillah. Selesai dah satu ceramah ustaz tentang syirik dalam ketaatan. Huraian ustaz cukup baik. Malam tadi ramai orang UMNO dekat Taman Desa Aman keluar untuk dengar ceramah ustaz. Saya akan jemput lagi ustaz. Itu dia. Aku tak bagi can lah. Hang UMNO ke, hang PKR ke, hang DAP. Aku bercakap apa yang aku reti. Kan? Apa yang nak pelakir, aku pula ada WhatsApp lah ni. Pak Haji Samad, WhatsApp. Walhal aku tak boleh guna pun mangkuk ayun. Ya, anak-anak menantu lah ni, beli ni, hadiah. Kan? Baru duk belajar tengok WhatsApp, Facebook, tak ada tengok. Saya tak apa minat, saya ni kira Allah. Ni pun tak larat pakai Pak Haji Zano. Saya 3 telefon Pak Haji Zano. 3 line tu, tak main lah top up. Sebab top up ada GST. Pakai yang ni pun sudah tak larat pakai. Mereka bagi canggih sikit. Abah kena pakai Lenovo for those who do. Alamak, Allah bapak dia. Tu dia. Dia makna hikmah ni penjelasan yang tepat betul. Walaupun kita masuk soal politik, kita kata benda tu kafir, kita bagi fakta. Kan? Dalam kitab mana? Siapa dia yang ngurai? Tak bimbang. Kalaulah dengan penjelasan ni orang tak terima, tak usah lagi. Kita tengok erti hikmah yang kedua di bawah. Tafsir Arab Saudi. Hikmah ialah perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil. Tengok, dia ada sebut lemah lembut. Ada Syekh, nampak perut buncit lah. Ham nikah tak menikah pun perut buncit lah. Mampu. Tengok steady. Mana ada buncit-buncit 60. Dia tanya apa rahsia ustaz? Lawan UMNO. Saya orang tanya, ustaz macam mana ustaz boleh ingat ayat Quran, hadis, Perlembagaan Persekutuan? Tolonglah ajak. Senang lawan UMNO. Lawan UMNO dia terang hati tu. Kalau sokong UMNO bengong sampai kiamat. Nampaknya duk sokong. Tu dia cerita dia. Baik. Cuba tengok ni pula. Hikmah ialah perkataan yang tegas. Kalau tegas ni kita faham, kafir kata kafir, zalim kata zalim. Tapi mesti benar. Bawa dalil. Saya buat contoh. Tuan-tuan, kita sebagai orang Islam, kita mesti dan wajib meyakini tak ada undang-undang yang paling adil melainkan undang-undang pencipta alam, undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang tak yakin, rosak akidah. Ni saya cakap dulu ni. Saya boleh bagi dari Quran. Al-Maidah 50. Bagi contoh, saya boleh bagi kitab Dr. Hamka, kitab tafsir Dr. Hamka, juzuk ke-8. Cetakan lama muka surat 182. Kalau cetakan baru muka surat 151. Apa dia? Fatwa dia. Dengar elok. Apabila ada keyakinan, ada ajaran lain yang lebih baik dari Islam untuk mengatur masyarakat, maka kafirlah orangnya walaupun masih sembahyang. Dengar tu sembahyang pun jadi kafir. Pasal apa? Kalau kita yakin ada ajaran lain, ada undang-undang lain yang lebih baik pada undang-undang Islam, batal iman dan Islam. Ini bukan keras, ini bukan menghukum. Hikmah, tegas, benar. Mana ustaz dapat? Tafsir Dr. Hamka. Dalam surah apa? Surah ke-6 Al-An'am ayat 159, juzuk ke-8, cetakan lama 182 muka surat, cetakan baru 151. Tuan-tuan pergi cari, tak jumpa, empat telefon main kat aku. Lagi satu contoh, dalam kitab Tauhid, kitab Arab Syekh Uthaymin
rahimahullahu ta'ala, seorang ulama Arab Saudi. Ingat elok. Seseorang menjadi kafir kalau ada salah satu pada 3 benda ni. Ingat elok. Pertama, dia juga menggunakan perkataan yakin. Macam Dr. Hamka, apabila ada keyakinan. Beliau menyebut, yakin boleh berhukum dengan undang-undang ciptaan manusia. Kafir. Kitab Tauhid. Siapa dia? Syekh Utsaimin. Amir rumah aku tunjuk. Yang kedua, meyakini undang-undang bukan Islam sama baik dengan undang-undang Islam. Kafir. Yang ketiga, meyakini undang-undang bukan Islam lebih baik pada undang-undang Islam. Kafir. Ini hikmah lah. Tegas. Kita bawa dalam Quran, kita bawa dalam kitab, nak kata tak betul macam mana? Cerita macam tu ya. Oi, Dr. Hamka tak betul. Hang doktor apa? Kan? Hang doktor gigi ya. Nama apa? Toyol. Aduh. Ada seorang tu tuan-tuan. Dia nak tunjuk dia kemas. Ustaz, 2-3 orang ustaz pergi jumpa dia. Baca ayat Quran. Dia kata apa Pak Ji sana? Ni, entah tafsir tak betul. Nasib baik daripada tu. Kalau aku nak tanya hang ulama tafsir lah. Kan? Hang siapa? Nang boti nang kui boti kui. Tapi ustaz-ustaz ni penakut. Kalau aku kok rimbuk lah. Hang siapa? Kan? Hang ulama tafsir ke? Oi, aku memang aku tak tafsir sendiri. Ni ulama tafsir. Aku bawa mai kat hang lah. Ni hikmah lah dia oi. Tegas dan benar. Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itu mana hikmah. Boleh Pak Ji no? Tu cerita dia. Kalau tuan-tuan nak lemah lembut, mai saya baca lemah lembut. Jadi makna kaedah berdakwah ada hikmah, ada lemah lembut. Pilih. Saya pilih hikmah. Suara mesti lantang. Baca khutbah suara pun tak keluar, buat apa? Nabi suara lantang, mata merah. Di Sungai Petani dulu ada lah. Umur kat 80, naik baca khutbah. Dia pegang tu magnifying glass. Apa kanta-kanta. Ya Allah Pak Ji. Punya lama lah nak sebut. Apa dia ni? Kita hendaklah kemetod dengan Islam. Mampu kemetod dengan Islam. Kataan orang putih committed, dia terjemah kemetod. Mampu Aduh, minta maaf lah. Hak mana tua-tua tu pencin lah. Saya walaupun 60 tapi A lagi. Dia tak? Dia saya kategori tua lah. Tapi dengar khutbah macam orang muda. Dia Pak Ji Zainal kan? Berapi. Bulan lepas di Pandan Jaya Selangor kali pertama saya berkhutbah di surau tu. Habis-habis seorang hamba Allah tu mai. Pakai seluar jin apa semua. Pegang pamphlet sekolah. Tadi siapa yang edar pamphlet? Kami duduk tengah kira lah tabung kutipan untuk tahfiz. Saya. Ada apa tu? Bos saya minta ustaz pergi kat pejabat tak? Aku kata boleh pula. Sampai Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ustaz kan tadi khutbah saya lah. Sedap tak? Kan? Ada apa tu? Saya nak bagi sekeping cek nak. Allah, tengok tuan-tuan. Kalau khutbah tak sedap, siapa nak bagi? Hampa duk pergi baca demam denggi pula. Allah. Kan? Tok khotib tu turun-turun nyamuk Aidis gigit. Tak dan semayang jemaah. Ubah. Tak percaya tak dia? Tanya Pak Ji Rahim. Sungai Lokan. Pakat makan Lokan hari tu. Sungai Lokan ada orang marah kat aku. Marah waktu tazkirah jemaah. Pasal saya kata Kasim Ahmad ni tokoh murtad Malaysia. Dia marah Pak Ji no. Pasal apa? Kasim Ahmad kawan baik dia. Dajjal tu. Orang macam Kasim Ahmad pun anak kawan. Telang. Tapi dia tak main kata kat saya. Kan? Main aku tahu lah nak ajar. Saya nak baca ayat Quran. Saya nak baca hadis. Ni kata hikmah.
Pakcik, orang macam Kasih Ahmad jangan duk berkawan. Esok hang menyesal. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Al-Furqan surah ke-25 ayat ke-28. Hadis Tirmizi sahih, al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Ayat Quran pun ada, hadis pun ada. Kita kena pilih-pilih kawan. Hikmah lah, bukan keras. Suara besar nak buat macam mana kuat. Walau badan kecil, volume kuat. Kan? Itu cerita contoh lah. Kan? Macam hari itu di Petaling Jaya Selatan. Seorang tu main pakai smart. Lepas-lepas khutbah kan. Tadi ada ustaz sebut dalam khutbah tadi. Ada sekolah lah. Ya, ada tuan, ada apa? Saya ingat nak sumbang. Pak Haji, duit dia tu dia berketul-ketul. Saya kata dia nak bagi semua apa. Duk berdoa ya. Khutbah ni jangan duk takut kat polis, jangan duk takut kat UMNO cakapnya. Saya tak cakap besar, saya dah bukti kan. Ketua bahagian UMNO dengar khutbah saya 2 kali. Tak lama lagi masa isi borang lah, confirm lah. Nah. Kalau dia tak isi borang, dia buat laporan polis. Ni kata hikmah nak abang tu lah. Nah, tegas. Zalim kata zalim. Kena berani. Kan? Dakwaan ataupun dakwaan akta hasutan terhadap Nurul Izzah adalah satu kezaliman. Kerana bertentangan, bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan 63/2. Hikmah lah tu. Bukan cakap kosong. Ini kata zalim. Tak mana zalim? Allahumma salli ala Muhammad. Duk tepuk kepala pula. Kan? Baik tepuk bengkong. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Macam ada seorang ustaz tu. Dia kena di Taman Permata Kuala Lumpur, Selangor, Gombak. Aku tak mau sebut lah nama dia, orang utara. Sembang kemas kan. 2-3 orang UMNO main terekam kat dia. Tadi ustaz dalam kuliah kata bagian-bagian. Apa dalil? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia kata pula, kalau Syaril Long ingat lah, mampu. Sebab tu kita nak kata kat UMNO, kita prepare siap-siap. UMNO pun bukan cerdik, Tok Imam, bengong. Dia bukan kerti apa. Dia seronok sebab polis duduk belakang dia, mahkamah memihak kepada dia. Kan? Tapi bila kita kerti undang-undang, dia fikir 2 kali tu. Pengalaman saya 3 kali lawan dengan polis, tuan-tuan. Polis Bukit Aman, polis Melaka, polis Johor. Kau-kau je. Hampa ingat aku bohong hampa? Kau-kau punya lawan. Balik macam tu ya. Yang seronok di Bukit Katil, Melaka. Lepas suruh saya berhenti ceramah dalam markas. Saya kata 5 minit. Saya pun cakap, berhenti 5 minit. Dah lah jadi sejam lebih. Tu polis yang duduk dengar pula kata, sedap no ustaz ni ceramah. Tu dia. Tu cerita dia. Kita ni kalau tengok polis ketak Allah, polis suruh berhenti. Macam apa nak berhenti? Try dengan aku tengok. Baru kita ada dalil, kita ada fakta. Saya nak bagi poin ni 10.1A dalam Perlembagaan Persekutuan. Semua warga negara berhak bercakap dan mengeluarkan fikiran. Ini peruntukan. Syarat warga negara saja. Tengok elok. Bangla aku. Kan? Tengok. Bangla. Nepal lah. Aku lawan dengan DSP Bukit Aman. Tuan tak ada hak nak menghalang saya daripada berceramah. Ini dalam markas. Ini hak kami. Dia pun balik. Dia tinggal ASP seorang. ASP tu dengar sampai habis. Buat macam tu pula kat aku. Cek ASP pas. Hak dia tinggal tu pun pas. Cantik. Adik, malam tu kecoh asal 200 orang main. Polis tekan-tekan lari 100 orang. Mangkuk ayun. Tinggal 100 ya. Takutlah kita ni ya Allah. Kita bukan penjenayah. Dia dah Pak Izano. Saya tak bimbang. Hampa tengok muka aku elok. Ada muka bimbang. Muslimat apa dia? Boleh senyum pula. Lambai pula tangan.
Kalau jenis penakut aku tak cakap lah jenis ni. Ni hikmah lah bagi orang faham. Kan? Tu dia cakap. Saya pernah ceramah di Negeri Sembilan, tuan-tuan. Orang tua tu lelaki mai peluk saya menangis. Kenapa Pak Haji Zainal? Kebetulan buat syirik tak? Allah. Syukurlah Allah hantar ustaz kat kami. Ni baru kami faham apa dia syirik. Allah macam mana? Kami ni ustaz. Mengucap 2 kalimah syahadah. Bukan susah sangat. Taubat nasuha dah mula beramal. Yang lain kita serah pada Allah. Macam mana amalan dulu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Az-Zumar ayat 65. Habis amalan semua ilap pocik. Kena mula lain. Teriak dia, teriak. Peluk saya. Tu confirm UMNO tu. Negeri Sembilan mana nak ada PAS. Kan? Tak ada kan? Tu cerita dia kan. Hampa doa lah insya-Allah PRU 14 aku nak bertanding. Betul Pak Haji jangan duk gelak-gelak. Calon bebas. Tak hilang lah orang bertaruhan dengan bimbang. Siap dah logo cap penumbuk. Parti apa? Parti penumbuk. Kan? Hampa tunggu aku masuk parlimen esok. Bergegak aku bagi. Hari pertama ya, depa gantung aku 5 tahun. Makan gaji buta. Sebulan 9,000. Sebulan 9,000. Nak pergi parlimen orang tak pergi dah Pak Haji Samad. Duk keliti kot mata jangguih lah. Hai ustaz tak pergi parlimen. Kalau otak hampa nak pergi apa kena gantung lah. Aku kalau masuk parlimen mampu kekuatan. Sebab style saya dari dulu tuan-tuan. Waktu saya kerja macam tu. Saya tak akan mengalah benda yang saya tahu betul. Itu style saya. Dia unggut nak buang kerja. Saya cabar apa? Buang. Aku nak bukti aku tak susah hidup. Dia pun tak berani. Orang nombor 3. Telefon main kat manager. Suruh dia minta maaf kat aku. Manager panggil Syarif. Dia suruh minta maaf. Tak nak pasal aku nak minta maaf. Tu dia. Aku jekah manager tu tak pasal-pasal kena. Kan? Dia kata dia tak mau minta maaf. Aku nak ambil tindakan. Saya bahabar dia. Aku pun akan buat surat semua. Lah siapa kena Pak Haji? Dia yang kena buang. Baru dia padan muka. Dia personal manager nombor 3. Dulu dia panggil personal department. Lah ni HR. Orang nombor 3. Tuan-tuan tahu apa berlaku kat dia? Akhirnya dia ditukarkan. Dia pergi jaga apa? Stationery. Kesian tuan-tuan. Aku tulis surat. Aku sisi semua general manager Maybank. Kemas aku. Ingat cerai dengan kaki ya. Saya kalau saya di pihak menang mampu aku tak mengaku kalah. Tu cerita dia. Siapa aja? Arwah pak aku lah. Panglima Harimau Berantai. Aku panglima besi. Cakap besar dah. Hampa tu saduk ugut aku. Aku reti undang-undang banyak. Saya bukan fitnah. Ya, saya cakap politik. Kita tak lupa Pak Haji Zainal tahun 80-an, 86 kot pilihan raya dulu. Almarhum Datuk Abdul Hamid Zainal Abidin khutbah di Masjid Negara, kempen untuk UMNO dan Barisan Nasional. Hampa boleh cakap, kami tak boleh cakap. Depa komplain ni pilihan raya baru ni kan. Siapa dia tahu khutbah kata sini? Ustaz Sabri Asyad, anak dia. Depa kata dia dengan anak dia hari tu khutbah sama isi. Depa pakat siap kan nak kata kat UMNO. Keluar TV tu. Keluar TV. Kan? Kempen politik dalam khutbah jemaah. Nasib baik bukan gila aku. Kata lagi tonyoh kau-kau. Kan? Tak usah takut. Ni hikmah. Boleh faham? Tu cerita dia. Baik. Jadi hikmah ada 2 makna. Lemah lembut. Surah Taha, surah ke-20 ayat 44. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Itu tentang lemah lembut. Maka berkatalah kepadanya dengan perkataan yang lemah lembut. Moga-moga dia beringat atau takut pada Allah. Taha surah ke-20 ayat 44. Jadi dakwah ni ada 2 lah. Lemah lembut 1, hikmah 1. Saya pilih hikmah. Kan?
Lemah lembut aku seraya juga, duk lemah lembut, esok jadi macam duk kilau. Oh, hoi. Mampui. Kan, aku tak mau jadi lemah lembut. Aku mau tegak. Benar. Lama dah tuan-tuan kenal saya. Pak Haji Samad, orang di antara yang paling lama ni, Tuan Imam tu. Saya ingat kalau di Masjid Batu saya mula bertapak tahun 95. Sini 96. Arwah Tuan Haji Harun kan. Dia dengan Sanusi pergi cari saya tu. Di belah sana tu. Nak minta ceramah. Masa tu jangan lepas pergi salam tu rimuk selalu. Lah dak lah warak banyak rimuk lah dah 60 dah masa tu, baru 40 dah. Semangat dah. Tu cerita dia. Lama dah tuan-tuan pun dengar 20 tahun dah kau ni dia kemas sungguh. Kan? Jadi kena faham lah. Hikmah Suratul Nahli 125, lemah lembut Toha 44. Tapi dalam ayat yang kita baca malam ni, peringkat dakwah ada 3. Kita tengok balik. Pertama, hikmah. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Apa dia tuan-tuan? Pengajaran yang baik. Apa dia? Kalau dah kita bagi penjelasan dia tak boleh terima, kata ulama, kita tunjuk contoh tauladan yang baik. Kita beramal dengan ajaran Islam. Biar dia tengok. Dia duduk tengok, oish, dia ikut Islam okey tu, tak ada masalah apa pun. Kita amanah. Kan? Kita jadi seorang yang amanah, pemimpin yang amanah. Macam almarhum Tuan Guru ni Abdul Aziz. 2 kali lah tuan-tuan, saya mimpi dia main kat saya. 2 kali lah. Kali pertama, dia nak perlu 2 kancil lah. Dia turun, kepiah putih, jubah putih, pegang tongkat. Dia senyum pada semua yang hadir. Masuk saya duduk tengok, Tuan Guru main. Lepas tu habis macam tu lah. Saya tanya orang yang pandai tafsir mimpi. Dia kata ni menandakan almarhum arwah suruh saya teruskan perjuangan. Kan? Selang berapa hari main pula dah. Yang ni main-main dia tengok muka saya, dia senyum. Aku tak kerak main kat aku ni. Nak ajak balik bah. Kan? Ajak Najib lah balik dulu. Kan? Saya yakin tuan-tuan, apa yang kita perjuangkan ini benar yang betul. Dia tak? Tu saya kadang tak berfikir, ustaz-ustaz yang kuno-kuno kemas sangat boleh sokong Taurut, boleh sokong kezaliman. Saya rasa pelik tuan-tuan. Pelik sungguh. Kan? Ayat yang cukup terkenal, wala tarkanu illal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Bawa mai daripada rumah kan ni? Bawa mai daripada rumah. Han tak ada kerja, han buka muka surat 536. Kita pergi kerja, dia duk pegang saja buat apa? 536. Awak tak jumpa, tak mengaji sekolah 536. Surah Hud ayat 113. Kan? Kat bawah sekali. Huraian kat bawah. Tu dia. Jangan kamu cenderung kepada orang zalim, nescaya kamu akan disambar api neraka. Apa makna cenderung? Cuba tengok. Jangan bersahabat. Jangan bekerjasama. Jangan bersubahat. Jangan bersetuju dengan tindakan orang yang zalim. Ada kan? Bekerjasama ni pangkah. Tu dia. Dah ustaz pula duk kempen tu pelik. Tak zalim lagi ke pemerintah kita ni Pak Haji Zainal? Saya tak faham. Nak hadis, inna syarral ri'a'il hutama fa iyyaka an takuna minhum. Hadis Muslim. Nabi larang, jangan kita masuk golongan orang yang zalim. Sejahat-jahat manusia atau sejahat-jahat pemimpin ialah pemimpin yang melakukan kezaliman terhadap rakyatnya. Maka janganlah kamu tergolong dari kalangan mereka. Al-Quran Hud ayat 113. Hadis riwayat Imam Muslim. Takkan tak percaya Hud kan? Sebab tu saya tak boleh terima tuan-tuan. Kalau orang awam sokong Taurut, mungkin kerana dia jahil. Ini tak main dengar kuliah. Tapi kalau ustaz sokong Taurut, saya pening. Kan?
Kadang-kadang ustaz tu lebih halim daripada kita. Kan? Tapi dia ada sebab juga. Kerana cari makan. Baik. Jadi yang kedua, wal mau'izatil hasanah, tunjuk contoh tauladan yang baik. Almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz telah berjaya membuktikan, tuan-tuan. Sebagai seorang pemimpin, dia amanah, dia adil, dia tegas, sebut apa saja semua ada kat dia. Contoh, dia buat pengumuman, dia beritahu pada kaki tangan kerajaan Negeri Kelantan lepas dia naik jadi MD, saya membenarkan semua kaki tangan boleh mengambil masa 10 minit untuk solat sunat duha setiap hari. Dia tak tinggal solat sunat duha. Allah tahajud, saudara kira lah tuan-tuan. Tak tahulah betul ke ada orang cerita sepanjang hayat Tuan Guru Ni Abdul Aziz 3 kali 3 malam beliau tak bangun solat tahajud sebab uzur. 3 malam. Makna umur dia 80, masa meninggal 83 kan. Mana kalau kata balik 15 tahun lah, kita tak sambil 15 lah kan. Mungkin kita ambil umur dia 25 pi 85, makna lebih kurang 60 tahun, tuan-tuan. 60 tahun. Nampak kali lah 365 hari. Dekat 40 ribu hari. Banyak orang, no? 3 malam lah tak solat tahajud. Patutlah ramai orang ikut dia. Kita 60 tahun 3 malam solat tahajud. Malam lain semua terkejut. Aduh. Saya tengok ni tuan-tuan. Saya tunggu almarhum sampai pukul 1 pagi. Tak larat tunggu dah. Di Masjid Pulau Melaka tahun 90. Beliau baru ditabalkan, dinobatkan sebagai Menteri Besar Kelantan. Tak boleh pindah. Kita main jauh daripada Kuala Ketir. Masa tu saya tak kerja dah. Saya duduk kerja dengan Sekolah Agama Rakyat. Geng kami semua ustaz-ustaz lah. Saya tak ustaz lagi, baru nak start tu. Tunggu sampai 1 pagi, tak boleh pergi dah, sakit pala-pala. Tidur dalam masjid 1 pagi. Pukul 5 saya bangun sebab orang ramai nak pergi mandi. Saya jenis lambat, nak berebut bilik air. Pukul 5 bangun, Tok Guru ada dah duduk semayang. Loh, malah aku tungguan tak balik lagi, aku bangkit hang ada dah. Aduh, tuan-tuan. Tu contoh. Ni. Orang cerita, tuan-tuan. Siapa cerita baru ni? Ustaz mana cerita. Tok Guru Ni Aziz ni, dia kalau sign pun, dia tak tekan kuat-kuat. Orang kata tekan kuat sikit, tak boleh. Nanti dakwah tu keluar banyak. Ni milik rakyat. Tu dia. Pak Haji, sampai tahap tu. Kita tekan dia patah apa no? Punya warak. Umar Abdul Aziz pun sama. Bila isteri dia Fatimah pi ke pejabat, dia tanya nak buat apa. Mah weh amai buat apa? Nak bincang bab keluarga nanti sat. Tutup habis lampu-lampu milik kerajaan. Buka lampu sendiri. Tu dia. Najib Kenuri, bunga saja. Najib rahimahullahu taala. Bunga saja dia kata 3 juta, biar betul. Setengah kata 300,000, yang mana satu betul tak, tapi banyaklah kiranya. Mahathir kata, Mahathir tuan-tuan, bulan lepas saya ada di Selangor, dia buat kuliah duha, dia jadi ustaz lah sana. Sungguh kuliah duha di Taman Melawati pukul 10 pagi, kuliah duha bersama Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dia hentamlah Najib tuan-tuan daripada A sampai Z. Adik saya pergi dengar, anak murid saya pun pergi dengar. Saya sebab saya pun ada kuliah duha, kata nak pergi juga dengar dia. Dia kata kahwin apa bunga sampai macam tu punya banyak. Gaji Perdana Menteri banyak mana? Dia kata dah sampai masa dia tak layak lagi menerajui negara. Terus terang. Tu kalau ikut tuan-tuan, kalau saya cakap macam tu, rehat di Kemuting. Kan? Tu boleh didakwa di bawah Akta Hasutan. Mana dia menghasut rakyat supaya membenci Perdana Menteri. Tapi kenapa dia tidak didakwa ni ya tuan-tuan? Inilah negaraku, negara tercinta kita, Malaysiaku. Pendakwaan terpilih. Macam Ki Hano Ibrahim. Siful tu, tahu Siful? Bukan Saiful, Siful, si bodoh. Dia kata dia diliwat 9 kali kan? Kan?
Kalau kena paksa sekali, 9 kali itu suka rela lah tu. Yang aku pelik, pasal apa nak berakhir seorang kena? Kan? Patut dua-dua kan? 9 kali ni bukan dipaksa lah. Ada orang kena paksa 9 kali? Tak ada tuan-tuan. Ni lah. Rengkok lagi dalam penjara 5 tahun lagi, ya Allah. Saya kadang-kadang fikir sedih, ya Allah. Kafarah apalah Tuhan timpa kat dia. Tak tahulah. Apapun, mudah-mudahan esok kalau takdir dia meninggal dunia ke apa ke, tahkah kita mati-mati tengok dia duduk dalam syurga lah. 2 kali difitnah tuan-tuan. Semua lawyer kata patutnya Saiful pun kena juga. Pasal dia melibatkan dua orang. Boleh tuan-tuan? La yang bahaya lah tuan-tuan, terbaru di Malaysia. Yang bahaya lah apa? Bukan contoh liwat. Nak pandu kereta elok-elok sikit. Kadang-kadang dia ada tulisan signboard, awas gajah melintas. Kan? Kalau di belah gerik kan. Lembu lah tak ada. Myvi pula. Myvi sedang race. Mati Pak Haji Samad. Kesian 3 beranak. Ni lagi satu pelang bapak ni. Duke tu memang betul. Saya duk tahu, saya duk guna apa nama lebuh raya Duke tu. Memang syok tuan-tuan. Memang kalau sprint tentu syok kan. Depa juga didakwa di mahkamah. Tak mengaku salah. Tuan-tuan tahu siapa dia? Orang perempuan seorang, lelaki seorang. Hak perempuan tu anak 2 dah. Hampa duk race buat apa? Nak race pi kat Nunu, Sepang tu, Formula 1 tu, tekan biar tayar 44 naik time tak apa. Dia langgak Pajero tu, pusing mati 3 orang. Sedihnya anak 2 orang duduk kat rumah tok dia. Kalau saya ada kesempatan saya nak berziarah. Siti Nurhaliza dah bagi garanti dia akan tanggunglah biayai depa ni melalui yayasan apa suami dia tu. Sian tuan-tuan, tak pasal-pasal ni pun lagi satu, tolonglah. Tosa duk race saya bawa kereta tak laju Pak Haji Samad. Lebih kurang 180 200 ya. Tu kira tak laju lah. Kalau ada 300 aku tekan 300. Tercabut dengan meter-meter tu. Hampa pilih, hampa mampu, hampa lantak pi, ni menyusahkan orang. Kan? Law ni di kawasan ni tuan-tuan, kawasan ekor kucing. Tu. Shortcut daripada kami Sungai Petani nak pergi Padang Serai. Jalan tu dia lurus tuan-tuan 3 km. 3 km tak ada bengkok Pak Haji sana. Allah. Tengok sampai berapa puluh kelompok. Semua standby pun tu. Rang. Tak lagi nampak tayar mai. Tu dia, kita kena elak tuan-tuan. 3 orang lah mampu. Tak serik-serik. Ada benda-benda tuan-tuan kita kena tegas. Undang-undang ni kena laksanalah. JPJ nak buat kot, kerajaan nak buat. Mana-mana waris yang membenarkan anak mereka naik motosikal, bawa kereta tanpa lesen, akan didakwa. Kali ni ada kai. Kan? Saya bukan apa cerita tu simpati lah. Mereka ni meninggalkan 2 orang anak. Sian, 7 tahun, 3 tahun. Hak meninggal tu berapa bulan, tahun ke apa? Baca kan, tentu kan? Tak, pasal-pasal. Ni semua bala je lah tuan-tuan. Tengok diplomat kata di Pakistan kan, helikopter kan. Sebelum ni Tan Sri apa? Jamaluddin Jarjis. Apa nak jadi saya tak tahulah. Tapi saya ingat orang habaq lah. Ada seorang ulama Fatani ni, dia cerita di zaman pemerintahan Najib, negara kita memang huru-hara. Itu ramalannya lah. Tak tahulah kot dia nujum 4 belalang apakah. Tapi dia dah sebut lah. Dia kata lepas Pak Lah turun, Najib naik, negara hampa ni memang kucak kecil. Tengoklah tahun lepas MH370 sampai lah tak jumpa. Asia pun jatuh dalam laut. Timbul juga kan. Seluar dalam, baju dalam ke. Ni apa hang tak timbul? Tak logiknya kan. Kalau dah kata jatuh pecah ke, mesti keluar juga kan. Benda terapung. Tak pasal-pasal berapa ratus orang mati. MH17 kena tembak, berapa ratus orang meninggal. Ni pemerintahan Najib lah. Tunggulah lepas ni dah hampa nak ndak sangat, nak buat macam mana? Tuan-tuan ingat tak ada ayat Quran lah.
Surah Muhammad ayat 22-23 jawapannya. Bila kita dipimpin oleh orang-orang yang menolak Al-Quran, pemimpin itu dilaknat oleh Allah. Bila dilaknat oleh Allah, yang dapat susah rakyat. Kita cakap ada fakta ke cakap kosong? Saya bukan tertarik dengan apa nama ramalan ulama Fatoni tu. Quran buat dah. Pemimpin, orang yang jadi pemimpin bila dia tolak pedoman Quran, dia pemimpin yang senantiasa dilaknat oleh Allah. Pemimpin yang tak dengar cakap, bagi nasihat pun tak makan nasihat. Apa yang berlaku depan dia, musibah-musibah ni, dia tak jadikan pengajaran. Mai saya baca ayat tu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaikal ladzina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum. Tuan-tuan, tu ayat dia. Muhammad surah ke-44 ayat 22 dan 23. Kalau tuan-tuan ada H. Zainuddin Hamidi, ayat ni pada muka surat 748 749. Pergi tengok tafsiran. Saya tengok ayat ni, saya tak patut sangat kita ni jadi kelang kabut. Pecah amanah ni saya duk kira lah. Kan? Tapi orang bukan nak percaya, kita mengarut sudah lah. Aku pun nak berhenti meluat aku. Kalau dengan pengajaran yang baik pun tak jadi, yang wajadilhum billati hiya ahsan, berdebat. Kita panggil orang yang kita berdakwah selama ni tak mau dengar, tak mau terima, duduk depan ni. Lah ni hang bagilah hujah hang, aku nak dengar. Siapa hang tak mau terima Islam? Tu peringkat dakwah 3, tuan-tuan. Ingat tuan-tuan, pesanan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam famahma bataghina al-'izza bighairi ma a'azzanallahu bihi azallanallah. Ingat pesanan dia. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Makna kita akan menjadi satu bangsa yang mulia di sisi Allah karena kita berpegang teguh dengan ajaran Islam. Tapi ingat, bila kita meninggalkan ajaran Islam, kemuliaan itu Allah cabut balik dan Allah ganti dengan penghinaan, tuan-tuan. Sebab tu kita kena kembali pada ajaran Allah Subhanahu. Itu di antara yang disebut kaedah berdakwah 3, hikmah, pengajaran yang baik, macam almarhum Tunku Ni Abdul Aziz telah berjaya membuktikan. Segala-galanya sampai Najib pun mengaku kan. Masa dia hidup mereka tak mau mengaku lah. Mengaku lekeh lah mereka kan. Bila dah meninggal mereka pun tak dapat nafi. Kita kehilangan seorang negarawan dan seorang ilmuwan Islam yang hebat. Mereka pun mengaku. Rekod cemerlang 22 tahun jadi menteri besar kan. Ada pernah dengar pecah mana? Ada. Kita patut contohi baru orang nak ikut Islam, pemimpin bagus kan. Jadi takat itulah untuk malam ni kan. Hak hadis tu bulan depan dah, tak larat. Bulan depan dah lagi sebelum puasa. Cuma nak peringat, jangan lupa. Puasa bermula 18 bulan 6. Hampa duk bagus, duk kena okok daun lagi cerai kan 18 6. Untuk muslimat, sahabat saya dah. Anak bulan sudah kelihatan. Raya jatuh pada hari Jumaat 17 bulan 7. Hari itu 2 kali khutbah. Khutbah raya pada, khutbah Jumaat pada kan. Jadi mudah-mudahan dipanjangkan umur kita dapat bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, tuan-tuan, supaya kita dapat melebihkan sedikit amal-amal ibadah kita sebagai bekalan akhirat.